المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. Surat 24. Hadis marfu'. Haddathana al-Humaydi qala haddathana ibn Uyainah qala haddathana Hisham ibn Urwah qala akhbarani abi qala akhbaratni Asma bint Abi Bakr qalat atatni ummi raghibatan fi ahdi an-nabi sallallahu alaihi wasallam fasa'altu an-nabiyya asiluha qala na'am qala ibn Uyainah fa anzalallahu azza wa jalla fiha la yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din. Daripada Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anhuma, beliau berkata, telah datang kepada aku ibuku dalam keadaan rindu kepadaku pada zaman Rasulullah. Lalu aku bertanya akan Nabi, apakah aku boleh menghubungkan silaturrahim dengannya? Baginda menjawab, ya, boleh. Berkata Ibnu Uyainah, lalu Allah Ta'ala menurunkan padanya ayat la yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din. Allah tidak melarang kamu daripada berbuat baik dan berlaku adil kepada orang-orang yang tidak memerangi kamu kerana agama kamu. Tuan-tuan muslimin, muslimat sedang berdoa yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah. Pertama dan selama-lamanya kita panjatkan puji syukur pada Allah dengan izin, taufik, hidayah, inayah Allah Ta'ala jua pada malam ini. Kita sambung bacaan kitab Al-Adabul Mufrad jilid 1. Kita berada pada bab yang ke-13, iaitu bab berkaitan dengan berbakti ataupun berbuat baik kepada kedua orang tua yang musyrik. Bulan lepas kita dah lihat satu hadis kenaan dengan tajuk ini. Hadis yang ke-24 malam ni sambungan. Ada dua hadis, 25-26. Malam ini hadis yang diceritakan oleh Asma binti Abi Bakar. Kata Asma, atatni ummi. Dia kata telah datang kepada aku ibuku. Nama dia, mak dia ni nama dia Qailah. Qailah binti Abdul Uzza. Itu nama mak dia. Ada juga yang kata nama mak dia ni ialah Qutailah. Itu khilaf ulama sirah. Ada yang kata matat musyrikah. Mak dia ni mati dalam keadaan musyrik. Dan ada juga yang ikhtilaf ataupun berselisih pendapat kenaan dengan soal Islam ataupun tidak hujung usia mak dia ni, Qailah ataupun Qutailah ni. Itu khilaf di kalangan ulama lah. Jadi Asma berkata, anak kepada Sayyidina Abu Bakar, dia kata atatni ummi, mak aku datang, raghibatan. Raghibah ni dia terjemuh sini dalam keadaan rindu. Seorang mak datang bertemu dengan anak dia kerana merindui anak, walaupun berbeza agama. Mak dia musyrikah, anak dia mukminah. Asma awal beriman kepada Nabi, kepada Allah. Adapun mak dia ni musyrikah. Jadi datang dalam keadaan rindu dia sebut. Dalam tafsir dia sebut raghibah sini dia datang
nak menghubungkan silaturrahim. Fi birri wasilati dia sebut. Datang nak berbaik-baik dengan aku, datang nak menghubung silaturrahim dengan aku sebagai seorang anak, sebagai seorang mak. Dia mak, aku anak. Ada juga ulama mengatakan raghibah sini dengan makna raghimah. Raghimah. Dalam riwayat lain dia guna perkataan raghimah. Raghibah diguna dengan perkataan raghimah dalam riwayat lain. Raghimah ni maknanya karihah. Maknanya seorang yang benci kepada Islam. Karihah lil Islam. Sakhitah lah. Seorang yang benci kepada Islam, tak suka pada Islam. Tu datang dalam keadaan macam tu. Itu yang jadi perselisihan tu sebab ada 2-3 hadis berkenaan dengan kisah ni. Fi ahdin nabi fasa'altun nabiyya. Dia datang tu pada zaman Rasulullah. Masih ada lagi. Lalu aku bertanya fasa'altun nabi, aku pun tanya Nabi. Ni perangai para sahabat, bila timbul satu-satu muskil, rujuk lalu pada Rasulullah. Patutnya kita gitu lah. Ada masalah berkait dengan urusan hidup, terutama urusan agama, rujuk agamawan. Jangan rujuk Syekh Google. Dia rujuk Syekh Google. Syekh Google tak tahu situasi kita macam mana. Beritahu, bertanya kepada ustaz, telefon ustaz ni sekian-sekian, ustaz tolong faham masalah saya ni macam mana. Ustaz yang memahami masalah tersebut, dia tahulah penyelesaian dia. Baik. Ni Asma ni, bila mak dia mari je, mak ni mari ni. Tapi dia tengok mak dia dengan dia tak serupa dari sudut agama. Kan tak boleh. Gitu. Bimbangnya dia takut jatuh pada perkara yang tak disukai oleh Allah dan Rasul. Padahal mak itu yang melahirkan kita, musyrik. Cuma dia berbeza agama je. Tapi pantasnya Asma ni terus bertanya Nabi. Asiluha, boleh tak aku hubung silaturrahim dengan dia? Tu ditanya Nabi. Nabi jawab, na'am. Nabi kata, ya. Sepatah Nabi jawab. Lalu kata Ibnu Uyainah, fa anzalallahu azza wa jalla fiha. Lalu Allah Taala pun menurunkan ayat Al-Quran padanya, pada Asma tu, berkenaan dengan peristiwa yang berlaku di antara Asma dengan mak dia ni. Allah Ta'ala waktu ayat Quran, la yanhakumullahu 'anil ladina lam yuqatilukum fid din. Allah tidak melarang kamu daripada berbuat baik dan berlaku adil kepada orang-orang yang tidak memerangi agama kamu. Tu syarat dia tu. Belakang ada sambung lagi, walam yukhrijukum min diyarikum. Dan orang yang musyrik tadi adalah orang yang tidak memerangi. Satu, dalam ayat ini disebut. Dalam kitab ni ditulis setakat tu je. Sambung lagi ayat tu, ayat tersebut walam yukhrijukum min diyarikum. Dan golongan musyrik tu, dia tak ada usaha nak mengeluarkan kamu daripada tempat kamu tinggal. Rumah kamu ke, negeri kamu ke, negara kamu ke, maka boleh lah kalau kamu nak berbuat baik dengan dia. Antabarru, kata Allah Ta'ala, mu nak berbuat baik, wa tuqsitu ilaihim, ataupun kamu nak berlaku adil dengan mereka, tak ada masalah. Innallaha yuhibbul muqsitin. Itu sambungan daripada ayat. Tak ada dalam kitab ni. Tuan-tuan tengok dalam surah Al-Mumtahanah ada sebut. Dalam hadis ni tuan-tuan, dalam hadis ni ulama sebut berdasarkan kepada ayat yang Allah Taala sebut, tidak ada larangan. Allah Taala tidak melarang. Maknanya tiada larangan kita nak berbuat baik ataupun nak berlaku adil dengan orang yang tidak memerangi agama. Ulama kata ini satu rukhsah daripada Allah.
Suatu kelonggaran daripada Allah Ta'ala kepada orang-orang yang tidak memerangi agama. Dia orang kafir, tapi dia tak memerangi agama Islam. Maka boleh kalau kita nak berbaik-baik dengan dia. Ni tuan-tuan duk mikir kerjasama parti ni dia. Tuan-tuan kau orang bijak bab parti. Mana-mana orang kafir yang tak memerangi agama, maka kata Allah, engkau nak berbaik-baik dengan mereka, tiada halangan. Tiada halangan. La yanhakumullah, tidak melarang akan kamu oleh Allah Ta'ala. Tu dipanggil rukhsah, kelonggaran yang Allah Ta'ala bagi kepada orang-orang yang beriman. Tapi ada qil lain, ada pendapat lain. Ada pendapat yang mengatakan ayat ni ialah pada awal-awal Islam. Ketika orang Islam dengan orang kafir ni ada perjanjian. Dan pada masa tu belum lagi berlaku apa-apa peperangan. Boleh ya. Kalau nak buat baik dengan dia. Tu kata qil. Satu pendapat lain yang mengatakan demikian. Ada yang mengatakan di sini Allah Ta'ala ni tiada larangan nak berbuat baik ataupun nak berlaku adil ni dengan orang yang tak memerangi agama, tak mengeluarkan kamu daripada tempat tinggal kamu ni, siapa dia? Ada qil yang lain, ada pendapat yang lain mengatakan bahawa al-muradu yang dikehendaki di sini ialah an-nisa'u was-sibyan. Kanak-kanak, budak-budak dan juga perempuan. Perempuan memang ghalibnya, kebanyakannya bukan jenis angkat senjata, bukan jenis ganah, bukan jenis memerangi Islam dengan apa, dengan fizikalnya. Begitu juga dengan budak-budak. Sebab tu dilarang kita orang Islam dalam peperangan membunuh orang kafir, wanita dan juga anak-anak ahli ibadat yang duduk dalam tempat ibadat, tak boleh. Sebab golongan-golongan ini golongan ibaratnya macam golongan berkecuali. Mereka tak memerangi Islam. Adapun orang lelaki yang mengangkat senjata, maka tak termasuk. Tu kata qil. Tu 2-3 pendapat berkenaan dengan ayat tersebut. Kalau kita pakai yang atas sekali tadi, longgarlah. Maknanya boleh saja tengok mana-mana orang kafir yang tak memerangi agama kita Islam, maka bolehlah kita berbaik-baik dengan mereka. Lepas tu fikir ya, serupa ke DAP dengan MCA. Gitu. Tuan-tuan balik meneng malam ni dah. Sebab nak pilihan raya ke-15. Baik. Mana tadi? Baca hadis Bukhari ni tidak cerita bab pilihan raya dak. Ibnul Battal cerita tentang apa, dia komen tentang hadis ni, hadis Asma ni. Ibnu Battal kata apa? Dia kata dalam hadis ni satu apa yang dibuat oleh Asma binti Abi Bakar menyantuni mak dia yang musyrikah. Kan? Mak dia datang, so dia tanya Nabi benarkan. So dia menyantuni mak dia yang musyrikah. Sini kata Ibnu Battal, satu hukum yang kita boleh ambil, dia kata keharusan seseorang perempuan itu menghubung silaturahim dengan mak dia tanpa perlu syarat musyawarah dengan suaminya. Gitu. Ibnu Battal ambil. Sebab dia tak tanya untuk lelaki dia. Dia pergi tanya Nabi tu. Nabi kata boleh? Boleh lah. Nabi kata boleh? Boleh. Tu dia panggil secara umumnya boleh. Tapi yang comelnya minta izin suami lah. Gitu. Sebab suami duk ada lagi. Secara umumnya, secara asalnya. Kadang-kadang kita ni bergaduh sebab tu lah. Tak tahu yang asal, tak tahu yang adab. Dari sudut asalnya, boleh tak seorang perempuan nak menghubungkan silaturahim dengan mak dia? Ni yang musyrik ni.
Yang tak musyrik lagi lah boleh. Ni payahlah mak mentua nak mari rumah kita. Apa? Suami tak bagi. Ada. Gaduh laki bini. Bila mak dia nak mari, dia suruh kita bersiap itu ini. Tapi bila mak kita nak mari, Masya Allah, seolah-olah orang asing dalam hidup. Rumah tangga jadi porak-peranda. Sebut contoh ni, tak kata siapa-siapa. Cuma begitu kadang-kadang perangai laki bini ni. Yang laki lah, bila mak dan ayah dia mari, dia sambut, dia suruh peraja mak dan ayah dia. Mu kena layan elok-elok, ni mak ayah aku ni, syurga mu di bawah tapak kaki aku, syurga aku di bawah tapak kaki mak dan ayah aku. Tapi bila mak perempuan tu mari, tu kadang-kadang tak berapa suka, memek muka pun menunjukkan tak suka, kalau terima pun, kalau lama sikit, adalah perangai-perangai, perangai-perangai keluar untuk apa? Untuk nak suruh orang yang ada tu balik cepat-cepat. Tu jenis ada rumah tangga yang macam tu. Asal-asal dulu mu kahwin dengan aku saja, kau mu tak terima ahli keluarga. Ya, aku kahwin dengan mu je, ahli keluarga muda. Gitu. Ada juga jenis macam tu. Patutnya kita kahwin dengan dia bukan dengan dia saja. Habis semua lah anak beranak dia. Dia sebagai bini kita, mak dia mak kita. Ayah dia ayah kita. Adik-beradik dia adik-beradik kita. Walaupun sabit belakang tu. Sepatutnya gitu. Tapi dok sebahagian daripada orang, dia nak bini dia lah. Makmu pandai-pandai lah adik-beradikmu jaga. Adik-adik laki mu ada kan? Kalau yang jenis tak ada adik-adik laki, puan semua adik-beradik dia. Semua perempuan. Kita lah bertanggungjawabnya. Ni dari sudut asal ni cerita ni. Dari sudut asal, boleh tak seorang perempuan menghubungkan silaturrahim dengan mak dia tanpa musyawarah dengan suami? Dari sudut asalnya boleh. Abahal asma' ni kata Ibn Battal ni, saya nukil je kalam Ibn Battal. Abahal asma' diharuskan pada asma' antasila ummaha, dia menghubungkan silaturrahim dengan mak dia, walam yushtarat fi dhalika musyawaratu zawjiha, tak disyaratkan dia musyawarah dulu dengan suami dia. Tu dari sudut asal. Dari sudut adab, minta izin lah dengan suami. Dah suami ada, pujuk gitu. Baik. Satu. Yang kedua, Ibnu Battal kata, yang kedua, bila mak dia datang bersilaturrahim dengan Asma' ni, maka akan berlakulah urusan antara anak dengan mak ni. Sediakan makan, walidnya gitulah. Takkan duk sembang di bawah saja. Mestilah akan persila mak naik. Kemudian menyediakan keperluan-keperluan mak. Hidang, makan, minum dan sebagainya. Dia tambah lagi. Bagi seorang perempuan, dia punya kebebasan untuk menguruskan hartanya tanpa izin suami. Ni asal. Cerita asal ni, patuh adab kira belakang lah pula. Dari sudut asal, boleh tak seorang isteri nak menguruskan duit dia sendiri untuk dia gunakan keperluan dia ke, ataupun dia nak bagi pada mak dia ke, ataupun dia nak bagi hadiah kepada anak-anak saudara dia ke, macam-macam lah dia nak beli keperluan dia. Dari sudut asalnya boleh tanpa izin. Ya. Tanpa izin daripada suami. Ni Ibn Battal sebut ni berdasarkan kepada peristiwa ni. Cuma dari sudut adabnya minta izin. Tapi kalau dia tak minta pun tak ada masalah. Tak ada masalah. Dia kerja. Dia kerja, ada gaji sendiri. Tapi dia minta juga duit nafkah daripada kita. Contoh. Kan awak kerja dah. Nak duit nafkah apa lagi? Saya pun gaji tak banyak. Duit awak gimana? Saya bagi pada mak saya. Tak salah perbuatan dia. Tak salah perbuatan dia bagi kepada mak dia. Walaupun kita tak tahu. Awak tak bagi tahu pada saya. Tak apa, tak bagi tahu pun. Cuma bagi tahu lagi cantik. Hubungan rumah tangga lebih mesra. Gitu. Baik.
Mana tadi? Itu dua benda yang disebut oleh Ibn Battal berdasarkan kepada peristiwa yang berlaku di antara Asma dengan mak dia. Dua. Hadis ke-26. Haddatsana Musa qala haddatsana Abdul Aziz ibn Muslim an Abdullah ibn Dinar qala sami'tu ibn Umar yaqul ra'a Umar. Nak cerita tentang ayah dia. Ra'a Umar radhiyallahu anhu hullatan siyara'atu ba'u faqala ya Rasulullah ibta' hadhihi falbasha yawmal jumu'ah wa idza ja'aka al-wufud qala innama yalbasu hadhihi man la khalaqa lahu fa utiya an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam minha bihulalin fa arsala ila Umar bihullatin faqala kaifa albasuha wa qad qulta fiha ma qulta qala inni lam u'tikaha litalbasaha walakin tabi'aha aw taksuha fa arsala biha Umar ila akhil lahu min ahli Makkah qabla an yuslima. Daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu, beliau berkata, Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu telah melihat kain yang bercampur dengan sutera. Ni dipanggil siyara'. Siyara' ni jenis apa? Jenis pakaian, jenis burdah yang bercampur dengan sutera. Hullatan siyara'. Kalau hullah ni thawbain, dua jenis pakaian, atas bawah. Itu dipanggil hullah. Siyara' maknanya bercampur dengan sutera. Sini pun diterjemah. Kain yang bercampur dengan sutera. Hullatan siyara'atu ba'. Sini dia tak terjemah. Kain yang bercampur dengan sutera, tuba'. Tuba' ni maknanya dijual. Dalam terjemahan dia hanya tulis bercampur dengan sutera je. Lalu dia berkata, maknanya kain ni dijual. Kain ni dijual. Faqala ya Rasulullah, lalu Umar pun berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, ibta', belilah yang ini dan pakailah. Umar kata pada Nabi, ibta' hadhihi falbas'a yaumal jumu'ah wa idza ja'akal wufud. Umar kata, wahai Rasulullah, belilah yang ini dan pakailah ia pada hari Jumaat dan apabila datang kepadamu utusan-utusan luar. Lalu Rasulullah pun menjawab, innama yalbasu hadhihi man la khalaqalah. Nabi kata, orang yang memakai kain sutera ni, sesungguhnya yang memakai kain ini orang yang tiada habuan baginya di syurga. Ketika diberikan kepada Nabi sejumlah kain, lalu baginda telah mengirimkan kepada Umar dengan satu pasang kain. Lalu Umar berkata, betapa aku memakainya, sedangkan telah berkata engkau apa yang telah engkau katakan mengenai keharamannya ke atas orang lelaki. Rasulullah menjawab, aku tidak memberikannya untuk engkau memakainya, akan tetapi engkau boleh menjualnya atau memakainya pada orang lain. Lalu Umar mengirim kain itu kepada saudaranya daripada penduduk Mekah yang masih belum memeluk Islam. Ini kisah Umar. Baik. Syahid hadis ni ujung sekali. Syahid hadis ni, kenapa dia ambil hadis ni? Dia bubuh di dalam bab ni, bab berbuat baik kepada mak dan ayah ataupun ahli keluarga yang musyrik. Sebab di hujung hadis tu Umar bagi kepada anak beranak dia yang belum Muslim. Itu syahid dia. Cuma asas silah cerita dia ialah
Dia tengok Nabi diberi hadiah sepasang kain yang bersalut sutera ataupun disulam dengan sutera. Baik. Satu dalam hadis ni ulama sebut, dalam hadis ni kataan tubak tu tak diterjemah dalam kitab. Satu ulama kata keharusan menjual dan membeli di mana? Di pintu masjid. Daripada hadis ni tubak ni di pintu masjid, bukan dalam masjid. Di pintu masjid. Maknanya di tepi bangunan masjid lah. Bukan di dalam masjid tak. Ni keharusan. Sebab orang ni jual kain sutera, kemudian tak dilarang oleh baginda Nabi. Satu. Yang kedua, keharusan menghadiahkan barang sutera kepada lelaki. Boleh. Kalau kita ada barang sutera ni yang kita dak sebut sutera tu tidak sutera betul. Mah kita panggil mah putih, mah apa pun kadang-kadang tidak mah betul pun nama dia. Kain sutera, batik sutera, tidak sutera betul. Sebab tu kita buat baju batik pakai hari Khamis. Penyewa awam pakai hari Khamis. Batik apa ni? Batik sutera. Tidak sutera betul. Kalau sutera betul tak boleh dipakai. Nabi sebut tu la khalaqalah. Nabi sebut kepada Umar. Yang tak bolehnya ialah dari sudut pakai. Adapun kita beli kain sutera betul, kita bagi hadiah kain tersebut kepada lelaki juga, ada masalah. Yang tu dibenarkan keharusan. Sebab apa? Daripada perbuatan Nabi. Bila mana datang banyak lay disebut kain ni, lalu Nabi kirim kepada Umar. Nabi beri kepada Sayyidina Umar. Lalu Sayyidina Umar kata balik, kenapa engkau bagi kepada aku sedangkan engkau kata sebelum ni tak boleh dipakai. Kain ni tak boleh dipakai. Tak boleh dipakai ni kepada lelaki. Adapun perempuan tak ada masalah. Pakai sutera. Yang tak bolehnya ialah lelaki umat Nabi. Tak boleh. Tak boleh pakai, adapun milik ataupun jual ataupun nak bagi kepada lelaki, maka tak ada masalah, bahkan diharuskan oleh agama. Baik. Dua. Yang ketiga, dalam kisah ni juga bila Umar ni terima daripada Nabi, Umar bagi kepada akhillah. Akhillahu ni fa arsala biha Umaru ila akhillahu, kepada saudaranya. Saudara Umar ni, ada ulama kata saudara Umar ni ialah saudara seibu, tidak sebapa. Saudara seibu. Akhun lahu min ummihi. Daripada pihak mak dia. Nama dia ialah Uthman bin Hakim. Ni pun ulama-ulama berselisih pendapat juga. Ada juga yang kata dia Islam. Cuma dia letak di sini ni, dia nak beritahu kepada kita ialah Umar menghadiahkan sesuatu bukan kepada orang Islam. Kalau tuan-tuan follow mantan mufti wilayah, banyak jugalah post-post yang dia bubuh dalam Facebook dia. Dia beri hadiah kepada jiran Cina dia. Jiran Cina dia. Hari jadi jiran Cina dia bagi kek. Dia bagi kek kepada jiran Cina dia. Kita boleh jadi tak buat. Boleh jadilah. Cuma benda-benda begitu tak ada masalah dalam agama. Bukan bila tengok gambar je kerjasama dengan Cina lah. Tidak. Agama membenarkan kita meraihkan, bagi hadiah tak semestinya kek ataupun apa-apa saja. Dia sendiri pun terima hadiah daripada apa? Daripada orang kafir pun boleh juga. Agama membenarkan. Baik. 3. Keharusan menghadiahkan, orang Islam menghadiahkan sesuatu kepada orang musyrik, sama ada pakaian ataupun apa-apa saja. Baik. Yang keempat yang ulama sebut berdasarkan kepada hadis ni ialah galakkan memakai pakaian yang baik-baik, yang bagus-bagus pada hari Jumaat. Sebab Umar sebut pada Nabi,
Mu beli, mu pakai baju ni pada hari Jumaat, ataupun keharusan ataupun galakkan memakai pakaian yang elok-elok bila datangnya rombongan. Itu yang kita buat tu. Nak sambut rombongan apa? Rombongan pengantin. Anak kita menikah, rombongan lelaki nak mari ke rumah perempuan, kita pun beli kain sekayu. Jahit super belaka. Maka ini termasuk dalam istihbab, perkara yang digalakkan oleh agama ikut kemampuan lah. Jangan sampai peringkat berhutang pula. Cuma nak beritahunya dari sudut boleh agama menggalakkan kita memakai pakaian yang elok-elok, yang bagus-bagus pada hari Jumaat. Satu, saya nak Umar sebut sini. Satu lagi ialah ketika apa? Ketika rombongan-rombongan tertentu datang. Tu Umar sebut. Dalam riwayat lain, riwayat Bukhari juga disebutkan Umar kata pakailah pada hari raya. Satu lagi. Dalam riwayat lain sebut lagi ialah pakai pada hari raya. Maka pakaian yang elok-elok ni disunatkan kita pakai sama ada pada hari raya, pada hari Jumaat, ataupun pada menyambut orang-orang yang nak datang, rombongan nak datang ke rumah kita. Cuma hari Jumaat ni walaupun digalakkan, disunatkan kita pakai pakaian yang bagus-bagus, ada lagi yang lain-lain sunnah-sunnah pada hari Jumaat. Disunatkan kita memakai yang berwarna putih, yang kosong, itu lebih afdal pada hari Jumaat. Sebab hari Jumaat ni hari orang berimpun ramai-ramai. Kalau kita pergi dengan pakaian-pakaian kita yang biasa-biasa, maka terutama yang ada tulisan pula, orang duk baca tulisan tu atas belakang kita. Kita duduk di depan, orang duduk di belakang. Semayang, kita semayang, dia pun semayang, tapi atas belakang kita ada tulisan apa? Tulisan CIMB. Yang belakang ni pun tinggal moral nak habis dah. Tinggal hutang nak kena start bayar dah bulan 10 ni dia. Tu benda-benda yang mengganggu. Sebab tu walaupun pakaian yang bagus-bagus, tapi pada hari Jumaat ni digalakkan untuk memakai pakaian putih. Saya pernah pergi ke Miri, satu program dakwah di Miri. Di Miri ni kawasan kaya dengan minyak. Shell situ kan, saya pergi pun atas jemputan Shell. Ni cerita belah-belah tahun sebelum ni lah, masa saya hidup Sabah. Orang Miri ni pada hari Jumaat pakai jubah putih. Pakai jubah putih. Orang Sarawak pakai jubah putih. Dalam 4-5 soft tu memang pakai jubah putih. Kalau tuan-tuan pergi Yaman lagi dah. Kalau kita tak pakai warna putih, kita lah janggal sekali. Kita lah paling janggal sekali kalau di Yaman. Sebab di Yaman memang menghayati, terutamanya di Darul Mustafa lah, memang menghayati sunnah Nabi pada hari Jumaat ni. Adapun kita di sini di bandaraya ni hari bekerja, tak ada masalah pun kalau kita sediakan baju kok, tuan-tuan boleh sedia pun dalam kereta. 3-4 lah baju sakut dalam kereta, tapi baju semayang tak ada. 3-4 lah baju dobi ada dalam kereta tu, sakut dalam kereta. Tapi baju untuk solat tak ada. Padahal boleh je kalau letak jubah solat, ambil sarung luar, pakai pergi semayang. Boleh je kalau kita nak. Nak tak nak je pulang pada kita. Nak tak nak tu iman kita lah. Nak supaya nak ikut apa yang Nabi suruh ke, ataupun nak ikut apa yang kita nak. Dia sampai satu tahap kempen telekong semayang warna-warni. Sebut contoh ni tuan-tuan, tak kata siapa-siapa. Pun turut keinginan nafsu kita lagi. Padahal agama kata pakaian ibadat yang terbaik warna putih, kafan yang terbaik warna putih. Tu agama beritahu. Nafsu kata comel juga warna kelabu, beli warna kelabu. Nafsu kata comel juga warna purple, beli warna purple. Warna merun, beli warna merun. Ni saya sebut contoh, satgi tak laku Siti Khadijah.
Contoh macam mana nafsu kita nak hatta dalam ibadah itu. Padahal agama letak garis ni yang terbaik, warna ni paling digemari, warna ni warna yang sangat disukai. Apatah lagi pada hari Jumaat. Tak dikira juga nak beli yang warna-warni pula. Masuk juga unsur nafsu itu dalam beribadah. Tu kita duk beribadat lama tu bercampur lagi dengan keinginan nafsu itu. Baik. Mana tadi? Ni nak cerita dari sudut keharusan. Agama menggalakkan kita memakai yang elok-elok, yang baik-baik, terutamanya pada hari Jumaat, pada hari raya ataupun nak bertemu dengan rombongan-rombongan yang datang, yang bertemu. Baik. Yang last sekali ialah keharusan menghubung silaturrahim lah, sebagaimana yang dibuat oleh Umar dengan adik-beradik dia, dengan saudara mara dia yang belum lagi memeluk Islam. Baik. Ni yang belum memeluk Islam. Persoalan dia, andai kata mak kita, na'udzubillah, ataupun ayah kita seorang yang murtad. Murtad. Yang murtad macam mana pula? Yang tadi ni musyrik ataupun musyrikah. Mak ayah yang masih lagi musyrik ataupun musyrikah. Boleh tak hubung silaturahim dengan dia? Asma tanya Nabi, Nabi kata ya boleh. Umar buat, gi hadiah lagi. Bagi hadiah, bagi itu ini, barang mahal lagi kepada adik-beradik, anak-beranak dia yang apa, yang masih lagi musyrik. Persoalan dia, kalau mak dan ayah kita ni adalah yang murtad, maknanya masuk Islam ataupun asal Islam, kemudian keluar daripada agama Islam, murtad. Pada masa tu, boleh tak seorang anak ni berbuat baik dengan mak dan ayah dia, menghubung silaturrahim dengan mak dan ayah dia? Al-Imam Syafi'i jawab dalam kitab Al-Imam Syafi'i sebut dalam kitab dia. Imam Syafi'i kata, bagi yang murtad, walaysa lil murtad, tidak ada bagi yang murtad hak menghubung silaturrahim, hak berbuat baik, hak berbuat ihsan pada mereka ni. Ni yang murtad. Tapi lalu syarat dululah. Yang murtad ni bila mana dia murtad, maka kena suruh dia bertaubat, kena suruh dia istitabah dulu. Suruh dia bertaubat, enggan bertaubat juga. Kalau ikut hukum Islam dibagi tempoh lah, ada tempoh masa dia. Lepas habis tempoh masa enggan bertaubat juga, dalam Islam kena bunuh. Man baddala dinahu faqtuluh. Siapa-siapa yang tukar agamanya daripada Islam jadi orang kafir, maka hukum Islam selepas istitabah, syarat dia tu, lepas tu dibunuh. Baik, jadi Al-Imam Syafi'i sebut, dia kata tidak ada hak seseorang itu nak berbuat baik, nak menghubung silaturrahim, nak buat ihsan hatta dengan mak ayah yang murtad. Tunggu dulu. Kecuali, ada kecuali. Kecuali atas jalan dakwah dan nasihat, boleh. Atas jalan nak dakwah, nak ajak balik dia, kita pun pergilah berbuat baik dengan dia, ada masalah lah yang tu. Nak dakwah dia, nak nasihat dia, suruh kembali kepada Islam semula, nak ajak dia balik kembali kepada Islam, maka kita pergi berbuat baik dengan dia, pergi bawa hadiah, bawa itu, bawa ini dan sebagainya, tak ada masalah atas alasan nak dakwah, nak nasihat. Tapi kalau atas sebab tak ada sebab dakwah dan nasihat, macam kita ni setuju pula dengan kemurtadan dia, yang ni yang tak boleh. Walaysa lil murtaddi haqqun, itu kata Imam Syafi'i dalam dalam kitab dia. Baik. Ni ulama buat persoalan, lepas tu dia jawab balik pada kita, supaya terjawab persoalan-persoalan yang mungkin tak terlitah lagi pada kita, tapi kemudiannya duk mikir. Baik. Jadi Nabi sebut dalam hadis ni,
keharusan seseorang itu, Nabi benarkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu untuk menghubungkan silaturahim, memberi hadiah kepada anak beranak dia yang masih belum memeluk Islam. Bagi apa? Bagi sutera. Sutera yang Nabi sebut dalam hadis ni, man la khalaqalah, yang mana kalau lelaki itu pakai tak ada habuan di akhirat nanti. Ulama bahas lu pula perkataan man sini ni kalau nak kira umum. Man la khalaqalah innama yalbasu hadhi man la khalaqalahu. Man sini siapa-siapa masuklah, laki puan, perempuan pun masuk, laki pun masuk. Lepas tu ulama jawab pula. Ni kerja ulama. Dia tengok, dia buat soalan, dia jawab, dia buat soalan, dia jawab. Dia tahu dah kalau tinggal pada kita tak mikir dah, kita tak peduli pun. Dia tengok utusan berita harian dia kita. Jadi dia tolong tengok, dia kata man ni kalau orang baca hadis ni saja, dia kata umum ni. Umum, siapa-siapa saja yang memakainya maka tiada habuan di akhirat nanti. Nak pakai sutera dalam syurga tak ada, bahkan syurga pun tak masuk. Man ni umum kata ulama. Tapi ulama jawab, di sana dia kata ada lagi dalil-dalil yang lain yang mengatakan bahawa perempuan diharuskan memakai sutera. Dalil lain pula. Tu kerja ulama. Dalam kepala mereka ni ibarat seperti mu'jam. Ibarat seperti kamus dalam kepala mereka. Maknanya bila mereka tengok satu isu ataupun berdepan dengan satu hadis, ada lagi hadis lain. Kita kena himpun sekali semua bab ni. Berkait dengan sutera ni kita himpun semua hadis ataupun ayat Quran kalau ada kenaan dengan sutera, baru boleh buat keluar hukum. Bukan macam kita tengok satu hadis kira hukum lalu. Tengok satu hadis kira hukum lalu, buat keluar hukum lalu. Tak boleh, boleh, bid'ah tak bid'ah. Tu kita ulama ni ibarat benda tu semua duduk dalam kepala dia. Quran dalam kepala dia, hadis dalam kepala dia. So, bila berlaku satu-satu benda, dia buat keluar hukum tu berdasarkan kamus yang ada dalam kepala dia. Tu cara ulama. Jadi mereka tengok walaupun hadis ni kata man ni umum laki perempuan, dia kata hunaka dalilun. Di sana dia kata ada dalil-dalil yang lain lagi yang mengharuskan perempuan untuk memakai sutera di dunia. Adapun lelaki tidak boleh di dunia, di akhirat dia boleh. Baik. Habis dulu situ. Babun la yasubbu walidayhi. Bab yang ke-14 pada menyatakan jangan mencaci ibu bapa. Ni jangan mencaci ibu bapa ni ada hakikat, ada majas. Ada hakikat, ada majas. Yang hakikat jarang berlaku, yang majas biasa duk berlaku. Akan datang insya-Allah. Wallahu a'lam wa ilmuhul atam.